Bonjour. Okey, untuk video kali ini kita akan belajar country and nationality dalam bahasa Perancis. Okay, country dalam bahasa Perancis kita sebut les pays. Okey, kena ingat S adalah silent letter. Kita tak bunyikan huruf S tu. Okey, les pays maksudnya negara. A dan nationalité. Okey, nationalité maksudnya nationality. Okay, lagi sekali, les pays et nationalité. Okay, so my country and my nationality. Okay, Malaysia dalam bahasa Perancis kita sebutkan la Malaisie. La Malaisie. Okay, kalau ingat lagi, kita dah pernah belajar sebelum ni, apa-apa perkataan yang berakhir dengan huruf I, kita akan kategorikan sebagai feminin. Okay, so dia adalah negara ni, nama tu kita kategorikan sebagai feminin. Okay, so bila feminin, automatik dekat depan ni kita akan letak la. Okay, kalau negara maskulin, kita letak le. Okay, so la Malaisie maksudnya the Malaysia. Okay, so contoh ayat yang kita boleh gunakan nama negara kita. Okay, contohnya nak cakap I come from Malaysia. Okay, dalam French kita sebut je viens de Malaisie. Je viens de Malaisie. Okay, I come from Malaysia. So dalam ayat ni kita boleh gunakan contoh kalau madam tanya tu viens d'où? Tu viens d'où? Okay, where do you come from? So boleh jawab I come from Malaysia. Je viens de Malaisie. Okay, ataupun boleh juga kita nak cakap I live in Malaysia. Okay, so I live in French, perkataan dia j'habite. J'habite en Malaisie ataupun j'habite à Johor. Okay, so kalau perasan dua ayat ni kita gunakan dua preposition. Yang ni en ataupun a kita sebutkan preposition. Okay, so sekejap lagi Madam akan explain masa bila kita nak guna on, masa bila kita nak guna a. Okay. Okay, tapi sebelum tu kita kena tahu macam mana nak buat ayat I am Malaysian. Nak cakap nationality kita. Okay, so untuk lelaki, perkataan yang betul adalah je suis Malaisien. Okay, so macam biasalah kalau lelaki tak ada huruf I dekat belakang ni. Okay, pronunciation pun lain. Kita sebut Malaisien. Je suis Malaisien. Tapi kalau untuk perempuan, spelling dia kena tambah N satu lagi, lepas tu letak I pula. Okay, pronunciation dia pun akan berubah. Okay, kita sebut je suis Malaisienne. Je suis Malaisienne. Okay, dua pronunciation yang berbeza. So, yang ni kena ingatlah untuk oral test nanti, sebutan kena betul. Okay, la langue. Okay, langue maksudnya language. Okay, kalau kita fikir logik pun, perkataan langue ni dia dekat sangat dengan language dalam English. Okay, so walaupun dalam exam nanti awak tak tahu maksud ni, awak boleh teka sendiri. Okay, langue language. Okay, la langue. Okay, les langues en Malaisie. Maksudnya language yang ada dekat Malaysia. Okay, so kita ada dalam list ni lah semua bahasa-bahasa yang ada dalam negara kita. Okay, so untuk bahasa Melayu, perkataan dia adalah le Mali. Le Mali. Okay, bahasa Melayu le Mali. Mandarin kita sebutkan le Mandarin. Mandarin. Okay, English l'anglais. L'anglais. Okay, Tamil le Tamil. Le Tamil. Okay, kalau French, le Français. Le Français. Okay, so kalau nak buat ayat I speak Malay, English and French, ayat dia macam yang dekat bawah ni. Okay, je parle Malay, Anglais et Français. So kalau ada yang boleh cakap Mandarin, ada yang boleh cakap Tamil, boleh tambah dalam ayat ni. Okay, tapi pastikan A tu dekat belakang lah. Okay, macam kita cakap English kan, I speak Malay, English and French. So A ni letak dekat bahagian belakang. Okay. Okay, les pays du monde. Okay, les pays country,
Monde maksudnya world. Okay, dunia. So, kita akan belajar semua nama-nama negara yang ada dalam dunia ni. Okay, so macam Madam kata tadi, okay, negara pun kita kategorikan maskulin ataupun feminin. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, semua negara yang feminin ni, belakang ni mesti ada E. Okay, la Malaisie, la Chine, la Suisse, la France. Okay, so kalau tak ada huruf E dalam nama negara tu, maksudnya dia kategori dalam negara maskulin. Okay, contohnya le Maroc, le Japon, le Portugal, okay, le Brazil. Okay, so tu beza kita nak teka lah, maskulin ataupun feminin. Okay, so dekat dalam list yang you all boleh tengok ni, okay, so nanti mana akan bagi juga slide ni. Okay, so dalam list ni kita boleh tengok macam mana kita nak bezakan sebutan ataupun perkataan negara dan juga nationality. Okay, contohnya kalau negara tu la France, okay, nationality kalau lelaki kita sebut Français, tapi kalau perempuan, okay, kalau orang tu French dan dia perempuan, kita kena tambah huruf E dekat belakang. Okay, Française. Pronunciation dia pun berubah. Okay, yang tadi Français, yang ni Française. Okay, so apa-apa perkataan yang ada AIS, okay, ingat lagi tak? Terminaison. Terminaison maksudnya bahagian belakang. Okay, last part of the word. Okay, so contoh kalau dia berakhir dengan AIS, untuk feminin kita tambah huruf E. Okay, contoh yang kedua, l'Amérique. Okay, l'Amérique, Amerika. Okay, nationality dia American. Kalau perempuan, American. Okay, tambah huruf E juga. Okay, la Chine, Chinois. Okay, feminin dia chinoise. Okay, so ada yang buat ayat je parle chinois. Dia cakap I speak Chinese. So salah lah. Okay, sebab Chinois ni adalah nationality. Kalau language boleh jadi Mandarin ataupun Hokkien. So kena pilih betul-betul language yang betul. Okay. La Malaisie, Malaysian, Malaysienne. La Corée, Coréen, Coréenne. L'Allemagne, okay, Allemagne, German. Okay, nationality dia Allemand ataupun Allemande. L'Espagne, okay, Spain. Espanyol atau Espanyol. Okay, la Russie, Rus. Okay, untuk Russie dia special. Nationality dia disebabkan untuk maskulin memang ada E. So, feminin pun kita guna perkataan yang sama. Tak perlu ubah apa-apalah. Okay. Okay, so sekarang kita nak tengok preposition. Okay, preposition yang tadi Madam dah cakap tadi. Okay, so sekarang Madam akan explain lah dia punya perbezaan. Okay, so kalau you all tengok dekat depan ni, dia ada 4 preposition. Okay, yang pertama A yang ada tanda. Yang kedua O. Yang ketiga on. Yang ketiga O. Sebutan dia sama macam O yang kedua ni. Tapi sebabkan X kita silent, so that's why lah pronunciation dia sama. Kita sebut O juga. Okay, so untuk preposition A kita gunakan untuk bandar-bandar. Okay, pour les villes. Untuk bandar lah, contohnya London, Londres, Johor, Johor. Okay, so apa-apa bandar pun tak kisahlah, Paris ke, Melaka ke, Kuala Lumpur ke, kita kena guna A. So A ni maksud dia at. Okay, contoh I live at Johor. Macam tu lah. Okay, so dia special. Kita guna untuk bandar sahaja. Okay, yang kedua O. Okay, O ni kita guna untuk P maskulin. Okay, P maksudnya negara maskulin lah. Okay, contohnya Portugal. O Portugal. O Canada. So, contoh nak buat ayat I live in Canada. J'habite au Canada. Preposition kena betul. Contoh kalau awak jawab j'habite en Canada, jawapan tu jadi salah. Okay, so kena pilih preposition yang betul berdasarkan gender negara tersebut. Okay, yang ketiga en. Okay, en kita boleh pakai dalam 2 situation. Okay, yang pertama negara feminin. Yang kedua negara maskulin yang bermula dengan huruf-huruf vokal. Okay, so yang negara feminin ni macam biasalah. Contohnya Chine, Malaisie, perkataan yang berakhir dengan huruf E. So kita guna en. Okay, contoh j'habite en Malaisie, j'habite en Chine. Okay, contoh negara maskulin yang start dengan huruf vokal, contohnya Iran.
Okay, so kalau Iran ni dia tak ada E pun dekat belakang. So kita tahu dia maskulin. Tapi disebabkan dia start dengan huruf I, so kita kena guna on. Okay, contoh ayat j'habite en Iran. Okay, last sekali O yang ada X ni. Okay, so biasanya bila ada X, maksudnya kita tujukan untuk benda yang plural. Okay, so dalam konteks ni dia kata pays pluriel. Maksudnya country yang plural. So macam mana kita nak tahu dia plural? Nama negara tu ada huruf S dekat belakang dia. Okay, so dalam situasi ni ada dua lah. Contoh ni, Madam bagi dua. Okay, yang pertama aux États-Unis, United States. Okay, aux États-Unis ataupun aux Pays-Bas. Okay, Pays-Bas adalah negara Netherlands. Okay, so dua contoh ni, dua-dua negara ada S dekat belakang. So kita kategorikan sebagai pays pluriel dan kita guna preposition AUX. Okay. Okay, so ada latihan 4 ayat dekat sini. Okay, so cuba pilih jawapan yang betul. Okay, kena pastikan dekat negara belakang ni maskulin, feminin ataupun dia adalah bandar. Okay, so nanti boleh buat screenshot ataupun tulis dan upload balik dekat author masing-masing. Okay.